Assalamualaikum. Hai, hai, hai. Apa khabar semua yang mendengar? Yang ni tak menonton sebab yang ni saya rekod audio menjadi yang mendengar. So yang ni podcast. Ini podcast bang. Okay, ini podcast. Baik. Topik pada hari ni saya nak saya nak ceritakan sedikit pendapat saya. Pendapat peribadi saya berkenaan dengan content creation ataupun content creator secara umum, atau dalam bahasa Malaysia atau dalam bahasa Melayunya adalah content creation, penciptaan kandungan, atau kita panggil apa, siapa yang menciptakan kandungan, content creator, pencipta kandungan, content creator. Okay. Content creator. Baik, saya akan komen sedikit pendapat saya berkenaan dengan, bukan komen sedikit pendapat saya ingin komen berkenaan dengan topik ini, iaitu tentang content creator, content creation. Kenapa saya mulakan content creation saya, kenapa saya nampak perkara ni penting, patut ke tidak create content, okay, benda-benda macam tu lah yang saya nak komenkan serba sedikit dalam beberapa minit ke depan ni. Baik. Saya suka untuk mulakan hampir semua perkara dengan dengan memberikan maksud ataupun definisi kepada perkataan-perkataan atau istilah-istilah yang saya gunakan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, cuba kita tengok balik apa tu maksudnya dengan penciptaan kandungan ataupun content creation. Apa maksud dia? Creation ataupun mencipta ataupun membentuk ataupun membina. Itu straightforward lah. Itu hampir semua orang faham kan. Apa itu pula kandungan ataupun content? Saya definisikan ataupun saya memaksudkan konten ni macam ni. Kalau kita nak faham, mungkin saya terus bagi contoh. Konten ataupun kandungan yang selalu kita jumpa, baik di media sosial, ataupun di tempat kerja, ataupun di komputer kita, di telefon kita, kita akan jumpa dengan kandungan-kandungan yang pelbagai format. Okay, maksud saya macam ni. Kita akan jumpa kandungan yang berbentuk, sebelum tu, content creation, scope saya untuk content creation ni adalah content creation secara maya ataupun secara online, secara digital, bukan secara fizikal. Okay, baik. Kembali semula kepada definisi tadi. Apa yang saya maksud, apa yang saya faham dengan istilah ataupun perkataan content itu sendiri. Bagi saya, content itu adalah sejenis entiti ataupun sejenis benda digital, sama ada formatnya adalah berbentuk post ataupun hantaran. Contoh, kita buat sesuatu, kita kongsikan sesuatu pada media sosial kita, baik di Facebook ataupun di Instagram dan sebagainya. Mungkin kombinasi gambar-gambar ataupun video sekali dengan caption ataupun description ataupun pernyataan kepada gambar ataupun video kita. Itu adalah post. Selain daripada itu, kita pun akan jumpa artikel ataupun blog post. Biasa kalau kita baca blog kan, kita baca blog sama ada dekat mana-mana lah, dekat laman web kita jumpa artikel sama ada artikel yang berbentuk fiction ataupun non-fiction, ataupun berbentuk berita. Biasa kalau kita baca berita secara online kan, ataupun secara atas talian, bila kita buka, itu pun sejenis artikel, itu pun sejenis news artikel kita panggil. Sama juga dengan kalau kita buka mana-mana blog yang kita nak tengok kandungan dia ataupun kita follow influencernya, maka kita buka tu, itu pun adalah satu bentuk artikel ataupun blog post. Selain daripada itu, benda yang paling biasa sekali yang kita jumpa adalah
konten yang berbentuk gambar, picture ataupun image. Kita pun ada konten yang berbentuk video, sama ada video tu yang tak edit ataupun yang sudah diedit, ataupun yang diwujudkan ataupun is created by AI ataupun artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Banyak istilah ataupun term moden sekarang ni. Baik, kita pun ada kandungan yang berbentuk audio macam yang tuan-tuan dan puan-puan dengar sekarang ni. Ini merupakan podcast. Podcast ni dibentuk ataupun building block ataupun asasnya adalah audio. Okay, satu benda yang kita rekodkan dan cuma dengar suara sahaja. Cuma dengar suara ataupun muzik sahaja. Tidak ada visual, tidak ada gambar, moving picture macam video, ataupun yang static picture macam GIF kan. Okey, itu antara jenis-jenis ataupun format-format kandungan yang biasa kita jumpa secara online ataupun secara atas talian, secara digital. Okey. Jadi kembali semula kepada definisi konten tadi. Konten tadi saya maksudkan ataupun saya beri maksud sebagai sesuatu benda yang datang dalam kategori-kategori yang saya sebutkan tadi, sama ada gambar ataupun video ataupun artikel ataupun blog post ataupun audio. Itu adalah kandungan. Baik. Dipendekkan cerita, kembali semula kepada topik utama kita. Saya nak komen sedikit berkenaan dengan content creation ataupun penciptaan kandungan. Baik. Sebelum tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang dan kakak-kakak dengar podcast saya ketika ini merupakan satu bentuk konten. Betul? Podcast yang encik-encik, puan-puan dengar sekarang ni, ini adalah konten. Konten yang berbentuk audio, konten yang berbentuk podcast. Dan secara tidak langsung, dalam perkataan lain, saya adalah pencipta kandungan ataupun content creator. Adakah saya influencer? Saya tak rasa saya influencer sebab saya belum influence ataupun mempengaruh orang lain untuk follow saya. Baik. Okey, apa yang saya nak cuba sampaikan adalah ada orang lah atau mungkin ada kawan yang saya tanya dia, kenapa kau nak jadi content creator tak? Ataupun kau nak jadi influencer tak? Jadi biasanya jawapan yang saya terima ni, kebanyakan orang nampak content creator adalah influencer dan influencer adalah content creator. Pendapat saya secara peribadi adalah begini. Belum tentu content creator adalah influencer dan belum tentu influencer adalah content creator. Nampak tak kat situ? Kalau dia adalah influencer dan pada masa yang sama dia adalah content creator, itu pun masuk akal. Itu pun possible dan itu pun berlaku ketika ini. Atau dalam perkataan lain, kalau kita berniat, kalau kita ada rancangan ataupun plan untuk jadi content creator, tak semestinya kita kena jadi influencer, tak semestinya. Tapi kalau kata kita dah jadi content creator, content kita itu trending, hit, orang ramai share, orang ramai post balik, dan kita dapat ramai follower, boleh jadi satu hari nanti kita boleh jadi influencer. Tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah sebenarnya siapa sahaja boleh jadi content creator. Walaupun tak semua orang boleh jadi influencer ataupun pempengaruh, tapi semua orang boleh jadi content creator. Sebab hampir semua orang ada kebolehan untuk post sesuatu di media sosial mereka. Contoh kalau lah kata kita post sesuatu di Facebook kita sendiri, ataupun Instagram kita sendiri, ataupun Threads kita sendiri.
ataupun Blue Sky, pernah dengar Blue Sky? Ataupun Blue Sky account kita sendiri, kita sebenarnya sudah pun create content. Kita sebenarnya telah pun mencipta kandungan untuk orang baca, kandungan untuk orang ambil maklumat, kandungan untuk orang tengok, untuk orang dengar. Kita dah jadi content creator. Nampak tak? Itu yang saya cuba untuk tekankan terlebih dahulu. Pandangan saya berkenaan dengan content creator versus influencer. Baik, ini pandangan peribadi saya. Saya fikir di dalam kecanggihan teknologi moden ketika ini dan di dalam kemudahan yang begitu banyak kita dapat untuk mencipta kandungan ataupun create content, bagi saya sebenarnya semua orang harus menjadi content creator. Saya tak kata wajib, saya kata harus menjadi content creator. Maksud dia, kalau kau nak jadi content creator boleh, kau tak nak jadi content creator pun okey, tak ada masalah. Cuma saya secara peribadi mengesyorkan dan menyarankan diri saya dan juga kepada orang lain untuk create content. Kenapa? Okay? Itu soalan seterusnya lah. Kenapa? Saya secara peribadi menyarankan diri saya dan orang lain untuk create content. Kenapa? Baik, ini saya punya hujah lah, ataupun ini saya punya pemahaman setakat ni. Saya belajar ni daripada Navar Ravikant. Navar Ravikant ni biasa, mungkin kalau siapa yang mungkin follow saya punya content setakat ni dah dengar nama Navar Ravikant ni mungkin dah banyak kali. Navar Ravikant ni seorang businessman dan dia pun merupakan dia pun merupakan seorang, bagi saya, ahli falsafah lah. Ahli falsafah bukanlah ahli falsafah yang duduk tapi tak buat apa-apa, tapi dia jenis operator. Maksudnya dia ada falsafah dia yang dia belajar daripada sumber-sumber yang dia fikirkan betul. Kemudian dia cuba sendiri falsafah tu betul ke tidak. Kalau kata falsafah yang dia cuba tu betul, barulah dia ceritakan, dikongsikan kepada orang lain. Ataupun katalah tak betul, dia akan beritahu kepada orang lain, oh saya dah cuba dah benda ni, saya dah test dah benda ni tapi tak menjadi, jadi saya tak showkan benda ni pada awak. Macam tu lah. Secara literalnya dia akan bagi tahu macam tu. Sebab tu saya follow dia. Dan dia pun dah memang berjaya dalam bidang dia sendiri. Dia seorang ahli perniagaan. Dia ada perniagaan. Dia tak ada nak jual buku ke apa. Ataupun jual benda-benda yang dia cakap tu. Dia memang ikhlas ceritakan, kongsikan konten-konten dia di media sosial tu. Jadi sebab itulah saya follow dia. Baik, saya belajar tentang kenapa saya fikir create content ni penting. Saya belajar daripada dia. Dipendekkan ceritanya, dia bagi tahu macam ni. Ada asasnya 4 jenis leverage di dalam hidup ni. Yang pertama, kita ada, okey, saya mungkin boleh ringkaskan kepada 4 C. 4 C's. 4 C. Yang pertama, C pertama adalah capital. Dan 4 C ni saya sebenarnya dapat daripada Alex Hormozi. Alex Hormozi pun dapat daripada Navar Ravikant. Tapi dia pergi buat rumusan, dia buat summary supaya orang mudah ingat kepada 4 C. Yang pertama, C pertama adalah capital. Capital nak senang faham adalah duit. Yang kedua adalah C yang kedua adalah collaboration. Collaboration maksud dia merujuk kepada orang ataupun people ataupun follower. Maksudnya orang bekerja untuk kita. C yang ketiga adalah content, kandungan, dan C yang keempat adalah code. Code ni merujuk kepada mobile application ataupun platform yang programmer ataupun developer buat. Dan menggunakan application ni ataupun menggunakan robot code and code ni, kita pun sebenarnya boleh mendapat lebih banyak output berbanding kita buat seorang. Okay? So ada 4 C. Pertama adalah capital, duit. Yang kedua adalah collaboration, people. Yang ketiga adalah C yang seterusnya adalah content, kandungan. Dan C yang keempat adalah code.
Ikut kepada Navaravikan ni, content adalah salah satu leverage. Leverage maksud dia, kalau kita gunakan leverage, kita boleh mengurangkan beban kerja kita dan pada masa yang sama, kita boleh menjadi lebih produktif. Kita boleh hasilkan lebih banyak output. Kita masukkan input, kita boleh bawa keluar output yang berganda-ganda. Itulah leverage. Leverage yang paling senang kita nak mudah faham adalah pernah tak simpan duit dekat mana-mana fund? Okay. Kita letak duit dekat satu fund ni, fund A lah, fund A ke fund B, kemudian dia kata boleh dapat dividen sebanyak katalah 5%, 10%. Kita biar je duit simpanan kita duduk dekat situ, dia akan compounding. Maksudnya dia akan berganda-ganda, dia akan beranak daripada sikit menjadi banyak. Daripada sikit banyak. Jadi dia akan compounding. Compounding tu datang daripada mana? Yang tu daripada pelaburan tadi lah. Jadi pelaburan pun satu bentuk leverage lah bagi saya. Mungkin tak ada dalam part tadi tu, tapi itu satu contoh. Mungkin contoh yang kurang murni lah, tapi itu yang saya terfikir tadi. Okeylah, yang kedua yang paling senang contoh yang saya nak bagi adalah jongkang-jongkit. Okay, jongkang-jongkit. Kita biasa main jongkang-jongkit kan? Betul tak? Untuk yang orang satu lagi tu dia nak dia nak diangkat. Orang yang satu lagi ni dia kena duduk lah. Kena duduk. Sama juga. Kalau orang yang duduk tadi tu nak naik, orang yang sana kena duduk. Tapi apa yang saya nak bagi tahu kat sini adalah tentang jongkang-jongkit tu sendiri. Jongkang-jongkit tu kalau kita perasan, dia adalah balance. Betul? Dia balance dan tengah-tengah tu ada sesuatu yang membuatkan benda tu seimbang. Kalau benda tu tak seimbang, kita sebenarnya tak boleh nak main jongkang-jongkit tersebut. Tak boleh. Okey, tak boleh. Itu jongkang-jongkit lah. Tapi nak beritahu yang kat sini, dari mana datang leverage dia? Okay, macam ni. Leverage macam ni. Kalau contoh kita bayangkan, kita main jongkang-jongkit dengan seorang yang berbadan besar kan, yang gemuk. Lebih berat badan dia daripada kita. Kita ni kurus. Kalau ikut logik akal, kalau setakat kita ni nak angkat dia, gunakan kudrat kita ni, dua tangan kita ni, susah kan? Tapi cuba kalau kita main jongkang-jongkit dengan dia. Perasan tak? Kita lebih mudah sebenarnya nak angkat dia menggunakan jongkang-jongkit. Sebab itulah jongkang-jongkit tu adalah satu bentuk leverage. Satu tool yang mengaplikasikan leverage di dalam penciptaan jongkang-jongkit itu sendiri. Itu dua lah contoh yang saya boleh bagi kan. Baik, kembali semula kepada konten tadi. Konten merupakan salah satu leverage. Kenapa leverage? Menurut Navaravikan dan mengikut logik akal kita pun, kalau sekarang ni kita berada dalam zaman moden, kita ada media sosial dan dekat media sosial kita ni, kita post satu konten, orang lain boleh nampak. Bukan seorang tau. Mungkin 10 orang, 100 orang. Kalau benda tu viral, mungkin beribu-ribu orang atau berjuta-juta orang. Baik kita post biasa ataupun video ataupun gambar dan sebagainya. Yang penting make sure kita post benda yang ada manfaat lah. Bukanlah benda yang fitnah. Okay, bukan benda-benda yang menjatuhkan orang lain. Jangan buat macam tu. Tak elok tau. Okay, pastikan benda yang baik-baik sahaja. Okay, kembali semula tadi leverage. Jadi sekarang ni bila kita ada media sosial dan kita post konten dekat situ, satu kali kita post, ramai orang boleh baca kita punya post. Ramai orang boleh manfaatkan post kita. Kita ambil contoh dululah. Kita tak ada Facebook, tak ada Instagram, kita tak ada Thread, kita tak ada X. We have nothing. Kita tak ada apa-apa. Waktu tu, kalau katalah seorang guru ataupun cikgu ni dia nak mengajarkan sesuatu kepada anak murid dia, mungkin dia boleh buat dekat dalam satu kelas. Satu kelas tu mungkin ada 20-30 orang. Atau kalau kata dia nak lagi ramai lah, mungkin dia boleh buat dekat satu dewan. Dewan tu mungkin boleh muat dalam 1,000 orang, kan? 1,500 orang, 2,000 orang. And that's it. Itu saja. Tapi sekarang ni, bila kita ada media sosial, kita post satu kali, sebenarnya bila kita post saja tu sebenarnya ramai dah
orang yang boleh tengok post kita tu. Kita tak perlu nak keluar rumah, tak perlu nak sewa dewan, tak perlu nak apa-apa. Sebab itulah saya katakan tadi leverage. Kita post satu kali, berjuta-juta mata boleh tengok post kita. Sebab tu penting dia, kita post sesuatu benda yang baik kepada media sosial kita. Kalau kita post satu yang menjahanamkan diri kita, dengan mudah kita jahanam. Tapi kalau kita post satu yang baik untuk diri kita dan orang lain, maka dengan mudah benda tu tersebar luas satu dunia secara global. Kalau kita duduk di Malaysia, mungkin ada seorang daripada US boleh tengok, boleh dengar. Atau kita post ada seorang daripada Zimbabwe boleh dengar. Ataupun daripada Trinidad and Tobago boleh dengar. Nampak tak? Begitu jauh konten kita boleh pergi. Sebab itulah, kembali semula kepada pendapat asal saya tadi tu, kenapa sekarang ni dengan kemajuan teknologi, sekarang ni dengan kemudahan yang kita ada dengan media sosial, yang percuma, tapi ramai orang yang belum manfaatkan. Sebenarnya ramai orang boleh jadi content creator, ramai orang boleh mengambil kesempatan daripada kemudahan yang kita ada pada hari ini. Jadilah content creator. Jadi content creator. Okey. Itu pendapat saya lah. Kenapa pendapat saya mengatakan content creator ni penting. Dan semua orang harus menjadi content creator. Baik. Soalan seterusnya mungkin ada orang tanya, okey. Dia tanya lagi pasal kenapa. Big why. Okey, sebab setiap satu benda yang kita buat mesti ada motif. Kita mesti ada motivasi untuk melakukan sesuatu dan motif tiap-tiap orang berlainan, adalah unik, tak sama antara satu sama lain. Contoh, motif saya, kenapa saya menjadi content creator? Pertama, dipendekkan cerita dia, sebab satu hari, saya nak jual sesuatu. Saya nak masuk dalam perniagaan. Saya nak menggunakan media sosial sebagai platform. Saya akan cari audience dulu, kemudian barulah saya create produk ataupun servis. Sebab saya nak buat bisnes satu hari nanti. Itulah niat dan tujuan akhir saya. Sebab itulah saya mulakan dengan content creation. Saya menciptakan kandungan dan share ataupun kongsikan kepada orang ramai. Seramai yang boleh. Seramai yang boleh. Okay? Itu adalah motif saya. Jadi motif orang-orang lain, kita kena tanya dia orang lah sendiri. Apa motif dia create content? Sebab kita kena ada motif. Kalau kita tak ada motif, baik tak payah buat. Sebab itulah kalau kita tengok kawan-kawan kita, mungkin ada kenalan kita, ada orang tu, dia tak kisah pun. Dia tak ada motivasi pun dia nak buat content. Sebab dia tak ada point, dia tak ada tujuan. Kenapa dia kena buat? Saya pun tak boleh nak paksa dia. Saya tak boleh nak paksa sesiapa untuk create content. Sebab itu adalah keputusan masing-masing. Saya tak boleh nak paksa sesiapa untuk create content. Saya hanya boleh memaksa diri saya saja. Sebab saya ada motif. Saya ada tujuan yang jelas kenapa saya buat semua ni. Okey, rumusan dia yang saya boleh bagi dalam slot pendek podcast pada hari ini, saya boleh bagi tahu yang create content tu penting. Menjadi content creator tu sebenarnya sangat mudah pada hari ini dengan kemajuan teknologi dan kecanggihan teknologi yang kita ada pada hari ini, dan kemudahan yang percuma yang kita ada. Kita ada media sosial kan. Dan kita boleh perhatikan makin banyak media sosial yang tumbuh bak cendawan. Jadi kita kena gunakan sebaik mungkin kemudahan yang kita ada ni. Dan kalau kata satu hari kita ada niat untuk berniaga, tak kisahlah fizikal ke digital, adalah sangat penting untuk kita mulakan content creation pada 10 tahun yang lepas. Okey, 10 tahun lepas kita dah pun terlepas. Jadi masa terbaik selepas itu adalah pada hari ini. Sekian saja podcast saya pada hari ini. Harap ada manfaat. Kalau ada, sila kongsikan kepada orang lain. Bye-bye.